Baba Nyonya merupakan keturunan kaum Cina di antara kalangan masyarakat di negeri-negeri Selat dan Semenanjung Malaysia, terutamanya negeri Melaka. Masyarakat ini wujud 600 tahun yang lalu, iaitu ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka apabila masyarakat Cina datang untuk berdagang di tanah Melayu dan seterusnya berkahwin dengan penduduk tempatan. Biasanya, makanan kaum Baba berasal dari masakan Cina tetapi disesuaikan dengan selera kaum Baba yang digemarkan masakan pedas kaum Melayu seperti masakan pedas dan cencaluk. Cara hidangan masyarakat Baba dan Nyonya juga turut dipengaruhi dengan masyarakat Melayu seperti hidangan ulam-ulaman dan kegunaan tangan mereka ketika menjamu makan seperti masyarakat Melayu. Pie tea yang ditunjukkan dalam video ini ialah sebuah kuih pastri tak cengkerang nipis yang ranggup. Kuih ini diisi dengan campuran pedas manis, sayur-sayuran yang dihiris nipis serta udang. Sama seperti popiah Melayu, inti utamanya ialah lobak Cina dan lobak merah dan ia dihidangkan sebagai pencuci mulut. Acar Baba Nyonya merupakan masakan sayur jeruk yang pedas dan dihidangkan sebagai hidangan sampingan bersama-sama dengan nasi. Antara isi acar tersebut ialah lobak merah, timun dan sayur jeruk yang dimasak terdahulu dan disejukkan sebelum hidang. Ayam masak asam dalam masakan Baba Nyonya terdahulu terdapat unsur-unsur masakan kaum Cina, Melayu dan masakan Barat. Masakan ini dapat inspirasi daripada babi asam, iaitu sebuah masakan orang Cina yang kerap dihidangkan semasa perayaan Tok Panjang. Bubur cha-cha ialah sejenis pencuci mulut yang dibuat daripada susu kelapa dan selalunya mengandungi ubi keledek dan keladi. Bubur tersebut sering dimakan sebagai pencuci mulut atau makan malam. Susu kelapa, gula Melaka dan perisa pandan adalah antara bahan-bahan yang kerap digunakan dalam masakan Nyonya. Resepi kuih yang pertama digunakan merupakan sumbangan golongan peranakan atau Nyonya kepada penduduk tempatan. Susu kelapa yang lembut sering dicampurkan dengan tepung beras kanji kacang hijau dan tepung ubi kayu untuk memberi hidangan tersebut sebuah rasa yang unik. Pandan pula sering digunakan untuk memberi sebuah bau yang harum untuk masakan tersebut. Masyarakat Baba dan Nyonya dipanggil sebegitu kerana unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu dalam warisan tradisi Cina mereka. Kaum Baba yang wujud pada hari ini bertutur di dalam bahasa Baba, iaitu sejenis dialek Melayu yang dapat difahami oleh kebanyakan orang Melayu. Cara masakan mereka pula kebanyakannya diresapi oleh cara masakan Melayu dan ia menjadi satu kebiasaan bagi mereka untuk makan dengan menggunakan tangan mereka sebagaimana juga orang-orang Melayu. Generasi Nyonya yang terdahulu masih memakai pakaian kebaya dan kain sarung sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat Melayu. Sekarang kami telah berada di Little India, Georgetown untuk mengunjungi satu restoran mamak. Di Malaysia, mamak merujuk kepada orang India beragama Islam. Gerai mamak adalah tempat gabungan pelbagai budaya, satu lambang keharmonian sesama kaum. Tanpa mengira kaum, agama dan umur, orang ramai sentiasa mengunjungi gerai mamak untuk bergosip atau menonton perlawanan bola sepak larut malam sambil minum teh tarik panas. Kami telah mengunjungi restoran Tajuddin Hussein. Restoran ini terkenal dengan nasi kandar.
Nasi kandar adalah satu hidangan utara Malaysia yang popular dan berasal dari India dan dimasyhurkan oleh pedagang India Muslim dari India. Pelanggan boleh memilih pelbagai jenis nasi seperti nasi putih, nasi biryani dan nasi tomato. Hidangan nasi kandar dilengkapi oleh daging. Campuran sos kari boleh dituang pada nasi. Ini dipanggil banjir dan menyampaikan satu rasa pelbagai pada nasi. Kami telah memilih nasi biryani dan dihidang bersama-sama ayam ros, kambing ros, ayam gulai dan kari sayur. Kami juga minum teh tarik panas. Teh tarik merujuk kepada air teh bersusu yang dicurah antara dua kolej bagi menyejukkannya dan menjadikan ia berbuih-buih bagikan buih sabun. Selepas itu, kami juga mengunjungi gerai-gerai di tepi jalan Lebuh Queen. Pelbagai jenis makanan mamak boleh diperolehi dari gerai-gerai tersebut. Salah satu ialah murtabak. Murtabak ialah sejenis makanan berlauk terdiri daripada roti berupa roti canai yang berlapis dengan daging cincang, telur, rempah, bawang dan sebagainya. Salah satu akal adalah ia mungkin datang daripada pendatang Muslim India dari Tamil Nadu yang bertempat di Asia Tenggara dan Semenanjung Arab. Roti jala merupakan makanan kegemaran di Malaysia dan juga di negara-negara Asian. Roti jala ialah sejenis hidangan berbentuk jala. Roti jala dimakan bersama kuah. Bekas kas yang mempunyai beberapa lubang biasanya digunakan bagi menghasilkan roti jala yang dimasak di atas kuali lepel. Roti jala sering kali menjadi pilihan pada perayaan istimewa dan dihidangkan dengan kari ayam dan kari daging. Pasembo adalah rojak mamak yang merupakan salad India Malaysia yang terdiri daripada timun, mayang, bawang, ubi, kentang, tahu, tauge, cucur, udang dan sebagainya. Pasembo sering dihidangkan bersama kuah kacang manis berempah. Chapati adalah roti rata yang tidak beragi. Ia berasal dari Nepal, India dan Pakistan. Ia sering dihidangkan bersama kuah dal, kari kambing, kari ikan dan kari daging hancur. Roti canai kosong dan roti canai telur ialah roti keudapan India jenis lepet. Ia dimakan sebagai makanan pagi, tengah hari, petang dan malam. Sering kali dimakan bersama dengan teh tarik atau teh ais. Bezanya hanya roti canai telur ialah roti canai tambah telur yang dipercakan dalam roti kemudian digoreng dan ia berbentuk segi empat. Roti canai kosong berbentuk bulat. Kedua-dua roti ini biasanya dihidangkan dengan kuah dal atau parpu atau kari dengan sambal ikan bilis. Roti telur dan roti canai boleh diorder sekali secara roti kahwin. Dalam roti kahwin terdapat satu roti canai dan satu roti telur. Tosih ialah sejenis makanan seakan lempeng dari India yang dibuat dengan menggunakan adunan yang ditapai beberapa lama. Tosih merupakan hidangan tradisi kaum India dan di sesetengah negeri di India, tosih merupakan makanan ruji penduduk tempatan. Lazimnya ia dihidangkan untuk sarapan bersama-sama dengan aneka jenis kuah. Mi goreng ialah satu hidangan terkenal di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ia boleh didapati di kebanyakan gerai mamak dan restoran Malaysia. Hai, selamat kembali ke channel saya. Hari ini kami akan menuju ke satu buah kedai ni yang bernama Sri Ananda Bahwan Restaurant. Sebab apa ya? Sebab tema hari ini adalah Sino Indian cuisine. wah, lama ada kereta.
Okey, jadi kami baru saja order makanan dan sementara kita menunggu, Asma, apa kata awak terangkan sedikit, apakah itu sebenarnya makanan Sino-Indian? Tentang masakan Sino-India di Penang, ia adalah makanan fusi dan menggabungkan elemen-elemen gaya memasak India dan Cina. Hidangan yang umum termasuk ayam cili, ayam jahe, nasi goreng, mi dan hidangan gaya Manchuria yang terbuat dari ayam atau sayuran. Salah satu hidangan popular di Penang ia adalah roti canai yang merupakan sejenis roti datar dan dipengaruhi oleh masakan India dan umumnya dimakan dengan kari. Sejarah masakan Sino-India boleh ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika banyak imigran Cina menetap di India. Mereka meluai how do you say this word? Mereka mulai menyesuaikan masakan mereka untuk cocok dengan lidah India menggunakan rempah-rempah dan bahan India dalam masakan mereka. Di abad ke-20, masakan India Cina juga menyebar ke dunia termasuk Malaysia, Singapura dan Amerika Syarikat. Di Penang, masakan Sino-India menjadi sangat popular kerana populasi Cina dan India yang besar. So jam sudah pun menjelang 7.30, jadi mari kita berbuka. Selamat berbuka. So, masakan yang pertama, ini dipanggil sebagai tofu barubal. Okey, jadi barubal ni merupakan resepi ayam, daging atau sayur masakan cili di India Selatan. Perkataan barubal sendiri membawa erti garing. Oleh demikian, persediaan ayam, daging atau sayur mesti dimasak kering dalam minyak dengan rempah. Antara rempah yang digunakan termasuklah serbuk cili, serbuk kari dan serbuk ketumbar. Seperti mana yang anda lihat, bahan utama yang digunakan bukanlah ayam, bukanlah daging dan bukanlah sayur, tetapi tahu. Tahu pula berasal dari China. Tahu pertama kali muncul di China sejak zaman dinasti Han pada sekitar 2,200 tahun yang lalu, dan makanan ini tersebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara dan akhirnya di atas meja depan saya. Okay, untuk masakan yang seterusnya, ini dipanggil sebagai Manchurian. Okay, Manchurian ni adalah sejenis hidangan Sino-India yang dimasak dengan bahan-bahan yang dicincang dan digoreng secara kasar seperti ayam, kobis, udang, ikan, daging kambing dan juga paneer. Kemudian bahan-bahan tersebut ditumis dalam sos kicap. Manchurian adalah hasil adaptasi teknik masakan Cina untuk memenuhi cita rasa kaum India pada satu waktu yang dahulu. Sekarang, ia telah menjadi masakan Sino-India yang sangatlah popular. Lagi satu hidangan yang popular dalam masakan Sino-India adalah chili chicken. Hidangan ini menggabungkan ayam yang telah diperap dan digoreng bersama kuah yang pedas, manis dan penuh dengan rempah ratus. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam perapan ayam ini dan juga dalam sos termasuk serbuk cili, paste halia bawang putih dan juga cili hijau. Yang semua bahan-bahan yang saya tersebut tadi adalah masakan yang kerap digunakan dalam masakan India. Lain daripada itu, chili chicken ini juga menggunakan bahan-bahan seperti kicap masin, sos tomato, halia dan juga bell pepper yang selalu digunakan dalam masakan Cina. Dan apabila dua-dua masakan ini digabungkan, hasilnya adalah hidangan chili chicken yang rangup di luar, lembut di dalam dan mempunyai rasa yang unik dan lazat. Dan hidangan terakhir kami adalah chicken lollipop. Chicken lollipop yang juga dikenalkan sebagai drums of heaven ialah satu hidangan Cina-India yang popular sebagai pembuka selera. Hidangan ini dibuat daripada drummond ayam yang juga telah diperap dan digoreng hingga rangup dengan sos Szechuan yang pedas, pekat dan penuh dengan rasa. Bahan seperti paste halia bawang putih, serbuk cili dan juga serbuk garam masala yang kerap digunakan dalam masakan India pun juga digunakan dalam hidangan ini. Dan selain daripada itu, bahan-bahan seperti kicap masin, cuka, halia, bawang putih dan paste cili selalu digunakan dalam masakan Cina juga telah digunakan dalam chicken lollipop ini.
words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not home.